innaka sami'un alim. Mudah-mudahan bacaan doa yang dibacakan sebentar tadi menjadi asbab kepada kejayaan dan kejayaan kita dalam peperiksaan dan juga kejayaan dalam memerangi wabak COVID-19. Seterusnya, tanpa melengahkan lagi masa, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Mus'ab Anas selaku mantan penyelaras tamhidi Sains dan ICT bagi memberikan perkongsian yang bermanfaat untuk jadikan bekalan dan pemangkin semangat para pelajar untuk terus berusaha menggali ilmu serta memertabatkan agama dalam kehidupan. Jadi dengan segala penuh rendah hati, dijemput Ustaz Dr. Anas. Dipersilakan. Sampai bersasul nama aku. Maaf Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dapat kita selesai membaca Yasin yang dipimpin, surah Yasin yang dipimpin oleh Fadil Ustaz kita iaitu Ustaz Ashraf, Ahmad Ashraf bin Ma'ali. Juga bacaan doa yang dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Syukri Yazid. Dan juga terima kasih kepada moderator Fatih Afnan bin Yaakob selaku moderator yang betul sebut nama saya banyak kali. Saja mengejek Alright, Alhamdulillah. Sebab saya faham macam mana Ustaz Ashraf kan, bila dia mengaji tu tak ada kawan-kawan yang menyahut macam kita baca dalam majlis bacaan Yasin di masjid. Dia punya feel tu rasa hilang, dia pun rasa macam nak nangis tu. Saya perasan dia mengaji seorang-seorang, cakap manalah kan kawan aku tak nyahut pun. Saya nak buka mikrofon kan mengganggu pula jadi suara tu dah banyak, dia mengganggu, boleh menjadikan Ustaz Ashraf lebih sedih lagi. Sila-sila. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita syukur kerana kita masih hidup. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilallahi nusyur. Yang telah menghidupkan kami pagi tadi. You all bangun baca tak doa tu? Bangun pagi reti tak reti bersyukur. Tak reti nak bersyukur kalau tak baca doa lah. Kalau baca doa alhamdulillah. Kerana kita bersyukur kepada Allah SWT, ramai saudara saya, ramai sangat lah tu kan. Adalah yang paling terdekat adalah pakcik saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tidur tak bangun. Lepas tidur tak bangun-bangun. Isteri dia tengok, dia adik kepada ayah saya lah. Isteri dia tengok lah dah tak ada dah suami dia. Jadi kita yang masih diberi peluang ni, peluang untuk bertaubat tuan-tuan, perempuan, para pelajar sekalian. Kerana terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Antara kesan dia adalah maka penyakit datang, wabak penyakit. Sudah, Ustaz ni Ustaz ni betul kan? Ya ada. Ya ada berkenaan tu. Alah, kalau paling mudah pun dalam ayat Quran, jadi dia banyaklah perbincangan tafsir mufassirin berkenaan dengan zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah zahir masalah fasad, keburukan, bencana dan sebagainya fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, bima kasabat aidin nas, manusia punya sebab juga. Tak kira lah dalam agama pun rosak sebab tangan-tangan manusia. Ya betul. Yang macam mana berlaku dalam sistem Islam, feminisme, liberal dan sebagainya, terlalu banyak kacau bilau. Jadi Allah SWT datangkan peringatan kepada kita dengan wabak penyakit ini untuk kita lihat, untuk kita ambil ibrah pengajaran dia, untuk kita bertaubat tuan-tuan, puan-puan, para pelajar. Bangun tidur tak erti bersyukur, tak erti mengucapkan syukur, itu adalah satu masalah besar. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih juga pada pihak penganjur, Jabatan Kuasa Barakah, kerana memberi saya ruang untuk berdakwah pada malam ini. Alhamdulillah. Yalah, kita ni siapalah dah tak duduk dekat Tamhidi kan. Rasa macam segan pula kan, macam tak kenal ni orang Tamhidi kan. Segan pula lah, segan lah kita. Kita orang luar ni datang bagi ceramah agama pula. Lah nama apa tadi Fatih? Ustaz Nur, kau ingat aku perempuan apa? Ini jambang baik ni. Nur ya, Nur ya. Inilah Nur aku ni. Jadi saya tak payahlah panggil Fadil Ustaz. Saya ni
Orang kata apa, budak-budak je, ingusan je, meleleh-leleh ingus saya. Tak ada apa pun yang ada pada saya yang lebih. Kecuali apa yang Allah SWT berikan kepada saya, haza min fadli Rabbi. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Itu adalah kelebihan milik Allah SWT yang Allah berikan kepada diriku untuk aku berkongsi kepada kalian tentang apa yang diriku ketahui akannya. Baik. Motivasi malam ni, cerita pasal motivasi. Aku ni macam bagus sangat. Saya ni tak adalah bagus sangat tuan-tuan, perempuan, pelajar. Kita ni adalah budak-budak ingusan je, tak tahu motivasi pun tak ada. Tapi yang menjadikan saya terus kita panggil apa, accept lah kan, pelawaan untuk memberikan ceramah ni ataupun berkongsi ni adalah saya fikirkan ialah ada ganjaran dia dalam surah Yasin yang tuan-tuan perempuan baca sebentar tadi. Wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa atharahum tu bermaksud apa benda yang dia tinggalkan kan. Kalau kita tinggalkan penulisan yang baik, yang apa maksudnya penulisan yang memberi manfaat kebaikan kepada semua ataupun memberi pengisian kepada semua atau pengisian yang baik, maka insya-Allah dia adalah satu peninggalan yang menjadi saham kepada saya insya-Allah. Yang penting niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita akan sedikit sebanyak mengupas tentang motivasi. Saya tahu para pelajar bila dalam pandemik ni kan, sebab saya pernah lah jadi pelajar tapi tak adalah jadi pandemik. Selalu saya jadi apa tahu? Jadi panik bila nak exam. Kita kelang kabut lah. Allah, macam mana lah nak buat ni? Allah, susahnya soalan nanti keluar tak apa benda kan. Tapi dulu lagi ngeri guys. Sebab apa? Sebab dulu depan-depan ialah ni sekarang ni online lah. Online exam tu memerlukan ketelusan ataupun keikhlasan dan juga kejujuran daripada para pelajar sendiri. Dan dulu kami ni, saya lah khususnya kan, saya cerita pasal kami ni ramai yang lebih apa nama kita panggil yang lebih awal lagi, exam yang berbeza, suasana yang berbeza. Macam zaman saya kan, para pelajar time exam saya ambil dalam bidang fizik. Time exam benda yang paling menakutkan adalah kepala otak ini terlupa tentang formula mana yang nak guna. Aku duk ingat formula ni, formula tu pun pula terlupa dan formula 1 keluar. Jadi betul-betul pening. Jadi apa yang kita risaukan adalah waktu tu bukan pandemik tetapi selalu panik. Jadi panik ni menjadikan manusia kita panggil blank lah waktu exam. Jadi itulah antara situasi yang sama juga. Cuma para pelajar di rumah untuk jawab exam, antara perkara penting yang para pelajar perlu ingat adalah amanah itu. Kerana dalam Quran tadi pun, dalam surah Yasin juga Allah SWT telah menegur, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, apabila satu masa nanti ditutup tangan-tangan. Nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut. Aku belum tak habis cakap lagi, sesilap. Afwahihim, nakhtimu ala afwahihim, ditutup mulut-mulutnya, ampunkan mulut kan, jamak dia afwahihim, wa tukallimuna aydihim, dan bercakaplah tangan-tangannya. Ingat para pelajar, saya sound direct ni. Ini memberi peringatan kepada para pelajar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup mulut-mulut kalian, saya juga kena, dan Allah SWT akan memberikan tangan yang bercakap, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Takkan nak tunjuk kaki kan? Kat kamera ni kau ngajar pula kan. Wa tashhadu arjuluhum. Ni pergi ke kaki kan? Pergi ke kaki, bukannya kaki kursi ni. Kaki kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksilah kaki-kaki kamu bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu kerjakan. Tak takut lagi. Tak takut lagi. Rugilah orang yang tak takut, tak ambil kesedaran. Baca Yasin kalau tidak ada ibrah, maka sekadar dapat pahala apa? Pahala bacaan lah. And pahala ibrah itu insya-Allah jauh lebih besar kerana dia akan membentuk diri kita semua. Jadi amanah lah. Duduk kat rumah esok, exam, 2 minggu lagi, 2-3 minggu lagi lah lebih kurang mengikut jadual. Nak jawab tu, jangan diletak buku kat kiri kanan. Okay? Jangan diletak buku kat kiri kanan. Dibuka pula kan. Sambil tu, adik, soalan ni. Padahal kamera tak on pun kan. Soalan ni, akak nak cari ni. Apa macam mana akak pula, abang ke kakak kan. Ni soalan ni. Macam mana hidrokarbon ni boleh terbalik jadi hidroklorin. Sudah. Adik pun buka. Tak boleh macam tu. Amanah. Sekejap lagi.
Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ingat tu para pelajar. Baik, saya tak mula lagi ni. Saya baru nak mula mohon kelulusan nanti kalau ada mohon peringatan lah. Kelulusan pula. Aku tak habis masa lagi dah minta kelulusan. Mohon peringatan lah kalau ada apa nama tu, ada masa saya kejap kita share sikit skrin kita. Okey, kalau saya terlajak bukan terlajak berbicara lah terlajak berbicara, masa dah hujung, beritahu. Saya ni pagi tadi meeting dengan latihan industri. Jadi malam tadi lepas asar tadi barulah buat slide ni. Alhamdulillah sempat juga maghrib nak guna kan. Allah SWT yang berikan kesempatan dan kemudahan. Yang screening saya tak dapat share muka saja, dia sekali dengan ni sebab kalau saya tutup nanti dia ni lah kan. Okey, boleh kot. Tak apalah. Tengok je dalam macam ni nampak Alright. Okey, starting. Tajuk kita malam ni adalah motivasi lah. Slot motivasi. Saya dah Alhamdulillah Allah SWT kurniakan saya peluang lah banyak kali diberikan ruang untuk berbicara ataupun berkongsi dengan para pelajar khususnya di Tamhidi sejak 2017. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT sebab kita duduk dengan kalangan orang-orang yang baru masuk universiti dan dia diperlukan bimbingan. Alhamdulillah juga daripada bimbingan yang saya berikan ada yang menjadi pedoman bagi mereka dan itu sangat membahagiakan diri saya. Ya Allah, sangat bahagia. Kerana apa? Kerana kebahagiaan itu adalah tanda di mana insya-Allah saya ikhlas dalam menyampaikan dan juga jadi tanda bagaimana saham kita ada insya-Allah. Jadi itu yang paling menyeronokkan. Sebab apa? Dalam Yasin juga, dalam surah Yasin yang tuan-tuan puan-puan baca sebentar tadi berkenaan dengan kehidupan yang kekal kan. Ayat dua saya dah lupa sebab saya nak fokus kat ni pula. Okey, alright. Jadi kita mulakan sedikit sebanyak pada pengenalan awal. Perlu kita tahu macam mana definisi motivasi tu. Kan, kalau sembang motivasi, duduk kira duit, nak untung, nak kaya, bagai apa semua. Jadi kita terlupa dia punya definisi sebenar. So you have to look at the main definition lah ataupun definisi yang utama Saya minta cek masing-masing punya mikrofon sebab ada gangguan suara angin yang masuk ke dalam siar raya kita ni. Minta tolong tutup. Okey, terima kasih. Okay, so by definition, the motivation is the act of process of motivating, which is perbuatan untuk ada motivation tu needs motivation to help them through school. Jadi dia kata kalau condition yang termotivated adalah employees who lack a motivation, which is motivasi ini adalah kalau drive lah, incentive, stimulus, force. Kalau force ni fizik biasa kan. Force, dia perlukan daya tolakan. Jadi secara teori dalam psikologi dia ada beberapa bentuk motivasi lah. Sebenarnya ni definisi dari segi kamus je, you all boleh google kan. Tapi dari segi kefahaman dia, mafhum dia, dari segi motivasi itu sendiri adalah something yang driven you untuk membuat sesuatu, to finish something. Dalam kehidupan ni sebenarnya motivasi yang paling tinggi dia ada darjat dia. Okey, yang ini kita tengok daripada barat punya terjemahan ataupun kita panggil psychology punya explanation, which is mana yang boleh, yang tidak bertentangan dengan hukum syarak, we can get it as ataupun take it as a what we call it as a general definition lah. Alright. So dia tak perlu pun iyalah kita perlu tengok dari segi hukum syarak tu, maksudnya apa yang dimaksudkan oleh motivasi daripada para pemikir barat lah, ahli kalam lah ataupun ahli psikologi daripada sana. Alright, so dari segi logiknya ataupun mudah fahamnya kita tahu motivasi itu adalah dorongan lah. Dorongan, kalau bahasa Indonesia tu dia letak directly dorongan. Dia tak guna perkataan motivasi, tak silap saya kan, dia guna perkataan dorongan. Kalau Malaysia ada
ceramah motivasi kan. Kita tak sebut ceramah dorongan. Sebab kalau ceramah dorongan tu dah macam orang tolak mendorong kereta sorong kan. So ceramah mendorongan exam. Sudah ada pening lah. Tapi kalau Malaysia dia gunakan perkataan motivasi, which is basically dia adalah satu bentuk motivasi is a act of process, ataupun dia adalah bentuk force yang influence, stimulus untuk melakukan incentive, drive, whatever, which is have the same meaning . Jadi kalau kita selaku manusia memahami itu adalah motivasi, sebab apa saya sebut selaku manusia, sebab binatang dia punya kaedah motivasi dia berbeza. Dia bukannya motivasi secara kognitif, dia lebih kepada kita panggil basic need ataupun al-gharizah. Gharizah ada punya naluri je kan. Binatang tu dia ada hajatul udawiyah dia, hajat-hajat yang biological needs. Dia perlu makan, dia tak perlu motivasi pun untuk makan. Dia tak perlu pun ada macam mana aku perlu motivasi untuk makan. Tak ada. Dia basic need dia perlu jalan kan. So dia akan ada motivation . Okey, dalam dia panggil Maslow pun tak silap saya. Ni dah ada orang mesej lah, tajuk untuk applied physics punya ceramah agak pasal sains Islam. Nanti kalau dapat saya invite lah untuk join. Itu hari saya bawa tajuk ahli fizik mencari Tuhan. Best. Baru clear. Sebab dalam tu ada yang non-Muslim join . Bila non-Muslim join, kita dapat menjawab persoalan dia. Dia rasa satu kepuasan pada persoalan-persoalan yang ada dalam benak dia. Alright, so iklan aje lah. Okay, so as motivation, dia ada beberapa hierarchy lah. And this is the psychological punya meaning lah. Dia ada Maslow teori dia ada banyak teori sebenarnya kan. But I just give kind of general lah . So yang paling tinggi adalah experience with nature ataupun religious hierarchy ni, religious motivation lah. Sebenarnya itu paling tinggi. Sebab dia duduk dekat dalam, kalau ada kita lukis satu, kalau orang yang belajar rasanya semua ni belajar set tau, set tu dia ada set semester, lepas tu dalam tu dia ada subset. Set semester tu besar, subset tu dalam. So subset the core main core dia adalah religious atau motivation ataupun transcendence motivation lah. Self-actualization, needs, cognitive needs and esteem and so on. So yang ini awak boleh rujuk, sebab saya bukan orang psikologi, but I just take the kind of basic definition lah, ataupun definisi yang very general. Okay, so dalam motivasi ni dia ada intrinsic dan extrinsic motivation. Sebab apa? Sebab dalam intrinsic, contoh kita tengok faktor external dan internal factor. So dalam internal factor, because of the interest of enjoyment, dia suka benda tu, and in the task itself, tentang benda yang dia tengah study tu, dia suka, enjoyment, purpose, growth, curiosity, passion, self-expression and fun, dia suka. So motivasi budak main game adalah intrinsic. That's why susah nak suruh budak berhenti main game. Dia punya enjoyment dia tu, mak kata sekian si fulan je. Nama kan kalau bubur kan nama kena kat student aku terasa kan. Mus'ab lah. Mus'ab berhenti main game tu, baca buku pula. Jangan sikit lagi mak. Nak tembak ni. Tembak lah kau kan. Main PUBG lah whatever, na'udzubillah kan. Saya alhamdulillah Allah selamatkan daripada penyakit akhir zaman tu kan. Dia kalau nak main sekejap-sekejap, 2-3 minit, 2-3 jam tak boleh lah mengarut. 2-3 minit. Main apa Dota 2-3 minit? That is bukan lara. Kalau dah sampai tahap main game, you tinggal kewajipan mengurus anak. Tinggal kewajipan, yang ada anak lah, kawan ada anak lah kan. Yang mengurus ibu ayah bagi yang yang memerlukan lah, yang tak sihat dan sebagainya, ataupun membantu ibu ayah ataupun menuntut ilmu sekalipun, maka itu menjadi perkara-perkara yang lara. Saya tak tahu lah. Ni kalau ni minta bagi tahu saya masa ni memang sangat menceburui saya. Memang masa menceburui saya. Kejap aja tengoklah dah sejam setengah dah. Dah 2 jam, dah 13 jam sudah.
Alright, so the extrinsic, which is the external factor, adalah promotion. Yang ini biasanya kena selalu cakap. Contoh, bagus ni kau belajar apa pandai, nanti kau dapat gaji besar. Nampak? See? So that is external factor. So external promotion, senang naik pangkat ni kan. Sebenarnya bentuk-bentuk motivasi ni Allah Subhanahu Wa Taala dah rangkumkan dalam Al-Quran. Sebenarnya ada. Jumpa tak jumpa je kita tentang bentuk-bentuk motivasi ni. Tapi Allah SWT tak ada dah letak bentuk begitu. Tapi Allah SWT akan berikan dalam bentuk ayat, dalam bentuk statement, dalam bentuk kalamullah. Itu mafhum dia merujuk kepada, mafhum tu maknanya kefahaman dia, merujuk kepada perkara yang ada dalam diri manusia. Kenapa saya kata ya? Sebab manusia itu manual book dia adalah Al-Quran. So Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia, dia bagi sekali dengan manual book dia. Jadi kalau baca Al-Quran, cari ibrah dalam tu. Kerana itu adalah manual book. Your manual book. Takkan kau ambil baca manual book tu sekadar baca tak menghayati. Come on man. What is the purpose of Al-Quran then? Sekadar untuk dibaca? Tidak. Bahkan itu adalah petunjuk. Jadi kalau dah baca dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, menunjukkanlah kami jalan yang lurus. And then Allah give you Al-Quran, and then you go something like, leceh Al-Quran ni, tutup, letak tepi. Come on man, you make your own choice on that kind of behavior. Alright, so be careful. Okay, so tu adalah maklum. Okay, so kalau lah, ni contoh lah saya ambil daripada internet kan. Internal versus external motivation. Kalau you are becoming a medical doctor because of your caring nature of interest in medicine and the human body, jadi that is your internal motivation. Kau whatever susah nak mampus pun, you tetap akan bersungguh-sungguh belajar. Alright? Okay? Okay, kalaulah kita kata, kenapa nak jadi doktor? Kita kalau buat survey ni, believe me, kalau saya buat survey pakai Telegram event, minta student jawab sekejap sementara nak habis ceramah ni, most of us will talk about this part. Becoming a medical doctor to earn high salary. Takkan tak boleh doktor? Well, that is not a real motivation, which is not a strong motivation. Why? Because today's happen. Berlaku pandemik, banyak syarikat tak boleh engineer lah, let's say engineer. Ni doktor kan, doktor sekarang diperlukan. Tapi kerajaan pun tak boleh nak buka warrant yang banyak untuk ambil doktor. So banyaklah yang pinjaman yang dah pencen dibawa masuk. Ada yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sukarela kan dan sebagainya. So nowadays kan, katakanlah belajar engineering sebab nak kaya kan, nak gaji besar. Engineer sekarang jadi isu kan. Apa isu dia? Isu dia salary dia tak padan dengan degree dia. Lebih kurang lah yang saya dapat maklumat. Itu hari ada bincang-bincang sikit dengan profesor tu. Dia kata dalam 1,000 lebih ke, dia dah macam budak intern punya pendapatan tu, 1,000 lebih for a few months lah, 3 minggu. So macam mana? Motivasi tu dah hilang. We are talk about motivation kan. So external motivation ni sangat tak very fragile. It's sangat very fragile. It can be changed in just a matter of small problem, whatever, something like that. Okay, so make it a good, set your own motivation. Okay, so sebenarnya dalam Quran dah disebut. Okay, kalau tengok motivation, sebenarnya sebab bila kita sebut motivasi ni, we are talk about kejayaan sebenarnya kan, kejayaan. Ya, motivation untuk jaya, untuk apa lagi motivasi? So berjaya ni ada banyak definition. Kan? Sebab if you talk with the capitalism, for those who are in capitalism mindset, secularism mindset, they will talk about earn a huge amount of money. That is the indicator of successfulness, right? So kau kaya, kau berjaya, kau berjaya. But that is very fragile, ambil kau, ataupun very subjective lah. But again, because of
we said Al-Quran is a manual book for us. So then Al-Quran ada memberitahu tentang kejayaan. Pretty sure. Dan dalam ayat ni juga ada tentang motivasi. Nanti kita cerita kejap lagi. Apa sebenarnya yang berlaku? I give you a very simple motivation, very simple explanation which is in real life happen during pandemic. Saya tak ingatlah bulan berapa itu kan. Ada yang pilot bunuh diri dekat area KL lah, Damansara ke macam tu lah, kawasan-kawasan orang bangsawan ni kan, orang kaya. So pilot tu bunuh diri, Indian lah. Indian ke Chinese? Tak apalah, nanti you all boleh Google lah. So non-Muslim lah senang kata. So at the first moment that guy get a job, become a pilot, family dia akan cakap apa? Successful lah kau dalam hidup kau. Pilot, gaji masuk, poket tebal. Kan? Perempuan banyak, whatever it is. Itu adalah definisi kejayaan bagi mereka. But it's very, which is, that kind of definition of kejayaan is not correct actually. Why? Dia baru-baru ni bunuh diri. Sebab apa? Sebab kejayaan dia kecapi tu adalah kejayaan yang sementara. Sebab syarikat penerbangan terpaksa tutup because of the pandemic. Who knows ataupun who terfikir figure out bukan siapa yang predicted kan, siapa yang agak bukan maksudnya siapa pun tak terfikir tentang pandemik ni. Nobody tak ada orang pun yang terfikir. Adalah lebih kurang hadis-hadis akhir zaman tentang wabak dan sebagainya. Tapi for them lah kan, because they are non-Muslim, so dia tak ada panduan. So bila dia dah berjaya tu okey lah kan. Bila dah collapse, Asia buang dia, Asia kemas, saya tak pasti. Tapi syarikat penerbangan lah terpaksa buang dia. Pilot tak ada nak bayar gaji macam mana. Yang buka yang itu terpaksa tutup, dah tak boleh buka. Bunuh diri. So, waktu dia bunuh diri tu, orang cakap apa? Successful. Tak ada. Failure. So, that is kind of definisi of kejayaan. Yang sebenarnya manusia ni, apabila dia nak menterjemahkan suatu perkara tentang kehidupan, ni tentang kehidupan, we are supposed to go back into our manual book. Itu je. There is no such thing yang kita boleh define bergantung kepada kita. Because, sebab yang mencipta kita ni Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tahu tentang kita ni bukan kita, Allah SWT. Kita pun tak faham diri kita sangat. Alright, so baru nak sambung ni. Aduh, aku dah tengok lah pukul 9.30 dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mulakan dengan qad. Sesungguhnya. Which is verily. Sesungguhnya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita, pencipta alam ni. Dia kata kepada kita, kita yang baca Quran orang beriman kan, aflahal mu'minun. Allah kata fi'al madi, telah berjaya orang beriman. Full stop dulu ayat pertama, full stop. Dulu waktu saya mengaji Al-Quran tanpa ibrah ataupun tanpa mengambil pengajaran ataupun tanpa tadabbur, I just read like that. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya saya sekadar membaca begitu. Waktu tu saya suka kaedah Bayati ke whatever ke. Waktu tu feel dia kat situ lah. Bagus ke tak bagus? Bagus. Bagus, tak ada masalah dan baik, insya-Allah dapat pahala. Kerana membaca Al-Quran itu adalah pahala. Cuma apabila kita memikirkan Al-Quran ni, perspektif kita kena buka lagi lah. Kan? Kena besarkan lagi bila perspektif kita dah bertambah, iaitu Al-Quran ini sebagai panduan. So then you go deep into understand what Allah SWT already say to you. Yang kau dah baca tapi tak dapat apa-apa ibrah lah. Okay. Qad aflahal mu'minun. Allah SWT mulakan dengan sesungguhnya. Dan Allah kata aflahal mu'minun. Fi'al madi, iaitu Allah kata telah berjaya orang beriman. Bila fi'al madi ni keluar dalam satu ayat awal, maka menunjukkan itu adalah tasdiqul jazam. Betul-betul pasti bahawa orang beriman itu berjaya. Okey, tengok apa ayat dia selepas tu. Allazina hum fi solatihim khashi'un. Bahawa mereka dalam solat tu khusyuk. Mulalah turun ke bawah. Sebab apa? Sebab kita tak faham kenapa solat ni Allah kaitkan dengan kejayaan. Betul tak? Kita tak boleh bring. Sebenarnya Allah SWT belum bukakan lagi
ilham kepada kita ataupun kita panggil fakih kefahaman kepada kita tentang statement solat. Okay, kita tengok study balik. Kenapa Allah kata orang solat itu, yang khusyuk dalam solat itu adalah orang-orang yang berjaya? It's very simple. Orang solat ni yang pertama agak-agak dia bunuh diri tak kalau dia tak dapat kerja? Tak. Habis satu yang pertama. Orang-orang yang solat khusyuk ni, dia buang masa banyak sangat sampai main game ke? Lalai? Tak juga. See, itu adalah future, itu adalah pencirian bagi orang-orang yang perlu berjaya dalam konteks barat sekalipun, iaitu dia tak boleh buang masa. Dia tak boleh main game buang-buang masa, dia tak boleh lara, dia tak boleh. Itu memang karakter dia. Tanyalah siapa pun, even Albert Einstein, aku orang fizik kan. Saya orang fizik kan. So Albert Einstein ni pun dia memang karakter macam tu. Memang buat matematik tu sangat selalu. Memang dia buat derivation study, dia ke Jepun surat waktu tu. Dia ambil surat-surat tu dia baca, Hilbert punya surat dia baca, Fermi Dirac punya surat dia baca, banyaklah. So untuk dia dapat kefahaman tu. Dengan kata lain, karakter orang beriman yang solat dia khusyuk, dia ada jadual dalam hidup dia, automatically dia tahu masa dia solat. Dia tahu masa dia untuk rehat. Dia tahu masa dia untuk bersukan. Dia tahu masa dia, sebab dia ada masa dia subuh berapa jam, zuhur, waktu lepas subuh tu nak buat apa, nak cari rezeki boleh sampai zuhur, kejap lagi zuhur nak berhenti sekejap rehat. Dia ada, memang ada masa dia. Awak tanyalah orang-orang yang bukan Islam, macam mana awak mengurus diri awak? Pasti dan pasti pengurusan hidup dia cacah merbah. Kerana yang menurunkan agama ini adalah pencipta kepada manusia. Yang menurunkan kitab ini adalah pencipta kepada manusia. Dia tahu manusia itu macam mana. Jadi bila Allah SWT beritahu solat itu adalah antara kunci yang pertama, which is a very correct. I mean, bukan correct aja, it is ultimately correct lah. Dah tak boleh kata apa dah. Memang betul. Orang yang khusyuk solat dia, tengok bila susah macam mana ni doktor, saya belajar fizik ke laut dah, tak faham lah, kepala otak saya rasa macam pecah. Relax bro, relax. Sebab dalam solat itu ada doa yang boleh disampaikan atau dipohon kepada Allah SWT. Dibacakan dia seperti mana Allah SWT beritahu dalam Quran. Apa kena baca tadi? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bila kamu susah nak faham fizik, kamu nak minta tolong, betul? Minta tolong kepada siapa? Mintalah kepada Allah SWT, iaitu Allah kata wasta'inu, minta tolonglah. Bisabri wassalah, dengan sabar. Yang pertama dengan sabar. Kau jangan kau sembahyang, kau minta, apa tak pandai-pandai lagi. Come on lah, kau minta kepada yang pencipta yang maha agung. Bukannya minta pada kawan-kawan kau, bukan minta kepada makcik, saudara kat belah mana pun sekali, whatever. Kan? Bukan minta kepada teman-teman taulan apa benda lah kan. Kita minta kepada pencipta yang maha agung. Karakter yang pertama sekali, sabri, sabar. Sabarlah, kau minta kepada Allah. Kau nak suruh, apa Allah tak bagi lagi ni, tak pandai lagi. Saya buat PhD dalam bidang kuantum. Supervisor saya seorang meninggal, seorang lagi stroke, tak boleh nak ajar saya. Kau ingat aku senang-senang habis macam tu? Menangis aku solat sunat. Tolonglah ya Allah, tak reti ni. Tapi study. Bukan ni kau tidur tu tak aku lempang muka kau kan. Itu memang karakter kita. Kita wasta'inu bisabri wassalah. Allah kata, dah minta tolong tu, solat tu, solat sunat, solat tu dijaga, wassalah, dan dengan solat. Wa innaha lakabiratun. Allah kata benda tu sangat berat bagi semua makhluk. Manusia lah khususnya, bagi semua manusia, illa alal khashiin. Tapi orang yang khusyuk ni dia tak rasa benda tu berat. Sebab dia tahu ini adalah jalan penyelesaian dalam kehidupan aku. Masalah ni adik-adik, para pelajar sekalian, you all sekarang tengah student, masalah tu kecil je sebenarnya. Jawab exam je. Kau kahwin esok, masalah nak cari duit, masalah bini, masalah suami, dan sebagainya. Suami kurang hajar, bini kurang hajar, nak lempang, nak tumbuh anak kurang hajar, whatever. Thousands of problem. Dan penyelesaian tu sebenarnya ada dalam Al-Quran. Allah SWT dah bagi tahu peraturan, Allah dah bagi tahu cara nak minta tolong. Dah, itu adalah kunci kejayaan yang pertama. So kalau solat tak betul, tak payah sembang nak berjaya. Tak payah. Sebab itu adalah kunci kegagalan yang paling pertama juga. Betul. Bila Allah kata kejayaan, maka lawan dia kegagalan. Kalau dah tinggalkan kunci yang pertama untuk berjaya, awak sebenarnya telah meninggalkan kunci utama untuk awak telah memasuki ataupun memiliki kunci pertama untuk gagal. As simple as that. Sebab orang-orang beriman ni, dia tak faham fizik, dia bukan pergi tidur, korek hidung.
gigit vacuum ke kan, whatever lah, dia akan berusaha, dia akan sembahyang sunat. Kau ingat orang sembahyang sunat tu suka-suka. Orang sembahyang sunat tu adalah orang-orang yang khasyi'un. Okey, tengoklah ayat berdua, kau tengok dah 9:31. Tu yang saya malas tu. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Again, bila Allah SWT beritahu orang-orang yang daripada al-lagwi mu'ridun, lara ni tuan-tuan, perempuan, para pelajar, dia banyak definisi. Dia anil mu'ridun, dia mesti tolak lah. So, macam mana nak kata lara? Baca buku lara tak? Baca buku boleh jadi lara tau. Boleh. Kau baca buku, buat programming, saya pernah buat macam tu, tapi tak adalah sampai tinggal tolak kan. Buat programming, khusyuk. Baca buku punya syok. Kau baca buku apa? Novel kan? Bacalah juga. Baca punya hujung-hujung, Dragon Ball, kali yang ke, siri yang ke apa, bla bla bla, and so on. Tinggal sembahyang zuhur asar. So jadi baca buku tadi, lara ke tidak? Lara lah. Lara ni adalah perkara-perkara yang dia sebenarnya umum. Semua. Sekali kau memancing pun, ibadah ni mancing. Zuhur, alamak, jadi asar, alamak, asar maghrib. Oh, baru dapat ikan paling besar sekali. Waktu isyak. Kau tengok, lara tak lara jadinya? Lara. Sama juga main PUBG. Marah PUBG kan. Apa lagi game ada? Aku tak tahu. Bagi sikit info. Game apa dia? Tak dengar pun. Mobile Legends. Legend aku tahu. Oh, okey, terima kasih. Jadi aku suruh cakap game, semua kau cakap. Okey lah, whatever game. So itu boleh jadi lara. Jadi kalau nak main tu sekadar, kita manusia. Fitrah kita memang macam tu. Nak main kat luar bola sepak, COVID kan. COVID tak boleh, nanti kena saman. Mainlah bola sorang-sorang, boring. Lepas tu bukalah PC, mainlah FIFA, okey lah kan. Tak sihat lah, tapi itu fitrah, memang manusia kita perlukan. Tapi jangan sampai meninggalkan kewajipan. Kewajipan ni bukan satu je, bukannya pada solat. Kewajipannya banyak, menuntut ilmu kewajipan, faridatun ala kulli muslim, dakwah berkewajipan, apa lagi? Membantu mak ayah pun kewajipan, banyak lagi kewajipan, kan? Jadi perkara-perkara kewajipan ni jangan sampai ditinggal kerana melakukan sesuatu, maka ianya boleh jadi mungkar. Berapa ramai orang belajar fizik tapi tak sembahyang. Ya, sampai seronok, saya buat derivation pun seronok. Kita suka kan. So dia punya motivasi tu dalam internal tadi kan, internal motivation. Tak berhenti kita buat derivation whatever. Okay, dah habis. Ayat tadi, wallazina hum lizakati fa'ilun. Allah kata orang-orang ni adalah melaksanakan tuntutan zakat, iaitu membayar zakat. Jadi zakat ni kalau nak bincang simple je lah sebenarnya. Bila Allah sebut aflahal mu'minun ni, orang yang beriman ni berjaya. Bila orang berjaya tu lazimnya dia mesti ada harta. Lazimnya orang berjaya mesti adalah harta. So jadi orang-orang yang beriman ni dengan harta yang Allah berikan, dia akan keluarkan zakat daripadanya. Jadi memang betul lah statement tu bila Allah kata di kunci-kunci kejayaan, which is tak boleh lagi, sangat benar, tak boleh ada lagi yang lebih benar daripada ni. Kan? Okey, walazina hum 'aniz zakati fa'ilun walazina hum li furujihim hafizun. Bila orang kaya, bila orang berjaya ni kan. Kita alhamdulillah kita orang berjaya kan. Memanglah ramai perempuan nak kat kita. Kan. Kalau orang-orang tak ada keimanan, dia buat benda-benda haram lah kan, benda-benda mungkar. Sebab itu orang-orang beriman ni Allah kata dia berjaya. Bila dia berjaya, dia mesti ramai yang syok kat dia. Kan? Bila ramai syok kat dia, dia buat benda haram jadah, dia jadi orang gagal lah. Oleh itu Allah kata orang yang berjaya ni, perempuan syok kan, pilihlah untuk jadi isteri, maka dia perlu jaga dia punya furujihim ni, ataupun dia punya kemaluan dia, ataupun senjata kurniaan Allah itu, dia jaga. Illa ala azwajihim. Allah kata kena jaga. Sebab ada je ramai orang kaya-kaya, orang pandai ni, dia tak nak kahwin pun. Sebab dia rasa macam jagi tak perlu kot, nafsu ni boleh suppress dan whatever lah. Nak buat kefahaman sendiri dan sebagainya. Jadi dia tak nak berkahwin. Ni jadi macam monk lah, monk, M-O-N-K. Pendeta pula apa, para rahib ni.
apa yang dekat gereja tu kan. So tak nak kahwin. Sebenarnya orang-orang beriman ni dia berkahwin. Kerana perkahwinan itu untuk mendapat keturunan, dan Rasulullah sangat bangga kepada umatnya yang keturunannya ramai kan. Walazina hum li furuj illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi Allah kata dia jaga kecuali dia bagi kepada isteri-isterinya. Azwaj ini jamak azwajihim, isteri-isteri mereka, aw ma malakat aymanuhum, ataupun hamba sahaya yang dimiliki, fa innahum ghairu malumin. Dia jaga kesucian dia lah. Famani bertara wara azalika, kalau siapa yang ambil selain daripada tu, faulaika umul adun, dia melampaui batas. So that's it. Allah dah beritahu, walazina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Seronok duduk dengan beriman ni. Sebab apa? Sebab amanah dijaga. Janji dijaga. Kan? Amanah lah duduk kat rumah jawab exam, tak buka jawapan, tak buka nota. Seronok lah. Kita tak pening kepala. Kita duduk dengan orang beriman, rasuah tak ada. Kita duduk dengan orang beriman, menipu tak ada, janji buat kan. Janji Dr. Musa janji apa nama kuliah malam ni. Kalau ikut hati aku macam malas kan. Tapi buat apa nak ikut hati yang salah? Ikut hati yang betul. Oh, insya-Allah boleh. Wa ahdihim apa nama mana tadi ayat tu? Walazina li amanatihim walazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dia jaga solat-solat dia. Ulaika humul warisun. Mereka ni adalah pewaris. Yang ini yang penting ni. Allazina yarisunal firdaus. Dia akan duduk, dia akan mewarisi syurga. Fiha khalidun. Habis Allah kata kekal selama-lamanya. Maksudnya dunia ni sangat sekejap. Untuk kunci kejayaan yang sangat sekejap bagi dapat masuk syurga yang selama-lamanya. Khalidun ni kekal abadi. Jadi Allah SWT beritahu kejayaan manusia ni hidup sebenarnya dalam ayat ni lah, which is indirect message. Sebenarnya dunia ni tak ada apa pun. Dunia ni apa je nak ada dunia. Kau nak pandai kuantum tahap mana? Kan? Pandai kuantum, sebab kuantum ni antara subjek susah tuan-tuan, puan-puan, para pelajar. Jadi kalau saya pandai kuantum tahap mana, okey lah, pandai sangatlah aku ni kan. Apa nak apa? Dunia ni sekadar tu je. Kan? Boleh ke kuantum tu bagi saya kenyang? Tak ada pun. Boleh ke kuantum tu memandikan diri saya? Tak ada pun. Itu hanyalah sekadar ilmu untuk melihat keagungan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. That's it. Yang tujuan kita adalah Yarisunal Firdaus. Itu adalah kejayaan sebenar. Baru betul kejayaan sebenar sebab Khalidun. Kekal. Kalau kekal tu adalah kejayaan sebenar. Kan? Kalau sekadar kejayaan sekejap, maknanya kejayaan tu tak betul. Sekejap je lah. Sampai pukul apa ni? Apa nama Fatih? Aku banyak lagi slide ni. Fatih, sampai pukul apa Fatih? Cakap dah ambil masa. Astaghfirullahaladzim, apa kejam sangat kau ni. Kau tengok aku bersemangat ni. Sikit lagi. Boleh berapa minit lagi? Boleh berapa minit? Boleh tak? Teruskan tak? Sampai berapa tu? Saya nak kena set juga ni. Kang jahat sangat aku terkejut sampai ke last pula, end slide je. 9.40 boleh tak? Boleh lah insya-Allah sikit Okay. Sebab ada hadis-hadis yang sangat menarik untuk kita amati. Sebab ini ayat Al-Quran. Ayat Quran panduan. Kalau panduan ini kita perlukan penjelasan, maka daripada itulah hadis diperlukan. Maka hadis-hadis tu antara penguat-penguat. Kalau dalam kategori bab hukum, Al-Quran, Al-Quran, sunnah, ijma'u sahabat dengan kias lah sumber hukum yang disepakati dari empat jumhur ulama-ulama ulama-ulama ni lah fikih kan. So itu antara yang paling kuat lah. Jadi kalau Al-Quran, hadis, kita tengok hadis pula. Okey, yang ni tak payah. Okey, hadis ni sebenarnya hadis ni ada 3 je, semua best. Cuma saya nak ultimate motivation dengan satu lagi lah, choose wisely. Okey, so ada 2 je lagi. Alright, kita dah pendekkan. Yang itu nantilah hampa buatlah usrah, nanti ajak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok daripada hadis an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manhumani la yashba'an manhumun fihi ilmin la yashba' wa manhumun fi dunya la yashba'. Iaitu dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kelompok manusia yang tidak pernah kenyang. Yang ini best ni. 2 kelompok manusia. Yang pertama,
wa minhum ilman. Ilman, orang yang mencari ilmu. La yashba'. Tak pernah dia rasa kenyang. Maknanya tak pernah puas. Betul. Saya ni, kalau saya lah kan, aku bukan bagus sangat pun, tapi kita saya. Saya ni, kalau bab menuntut ilmu, memang tak puas lagi. Memang nak belajar dan lagi lah. Tapi kita manusia kan, kita very limited. Masa kita, space, ruang kita, dengan urusan-urusan lain dan sebagainya, mengurus itu dan kewajipan taklif-taklif yang lain kan. Jadi yalah, dengan kata lain memang kita, betul lah Rasulullah beritahu ni daripada Sunnah Ad-Darimi, hadis Hasan oleh Husain As'ad. Jadi riwayat Hakim. Jadi hadis ni menyatakan perkara yang bagi saya kena dengan diri saya sendiri. Memang tak puas menuntut ilmu. Memang nak lagi. Bagi mungkin para guru ataupun para pensyarah yang ada di Tamidi pun akan luahkan perasaan sama. Betul. Memang sangat indah. Tapi dengan niat yang betul, iaitu kerana Allah SWT. Jadi lepas ni lah nanti, niat ni dah terlepas, sepatutnya cerita tadi. Tapi tak apa. So yang kedua adalah orang yang tak pernah kenyang di dalam mencari dunia. Betul juga. Dunia ni kalau dah ada, Rasulullah beritahu, manusia ni kalau diberikan satu gunung emas, dia nak lagi satu gunung emas. Satu gunung emas tu bukan sikit tau. Banyak. Dia tak cukup, dia tak puas, dia nak lagi dan lagi, tapi dia akan bawa kepada kematian. Jadi bila bawa kepada kematian, ataupun dia sibuk mencari dunia ni, kalau nak paling mudah lah, dia sebenarnya bukan masalah kaya kan. Allah SWT nak bagikan kekayaan daripada siapa pun tak kira siapa Allah boleh bagi, kerana pemilik harta kepada dunia ni adalah Allah SWT. Apa benda yang paling mahal? Emas. Allah yang memiliki emas. Apa benda lagi yang mahal? Apa lagi? Belian Allah SWT punya dari dalam gunung. Apa benda yang paling mahal dalam dunia ni, kalau kau kejar memang kau takkan puas kan? Iaitu tak ada masalah untuk mencari kekayaan, tetapi kekayaan tu untuk apa? Dan ingat, Abdurrahman bin Auf, kaya dia beritahu oleh Rasulullah bahawa dia akan masuk syurga dengan, dia perlu dihisap dengan merangkak. Dia masuk syurga dengan merangkak, sangat banyak nak kena hisap. Jadi dia kata kepada isteri dia, kita beli semua kurma yang ada, kita sedekahkan. Jadi jadi Abdurrahman bin Auf ni sedekahkan kurma tu, sampai tak ada orang ambil kurma tu. Dah isteri dia kata dah tak ada harta dah. So dia ambil kurma tu, tak ada siapa yang nak ambil kurma tu, sampai akhirnya kurma tu busuk. Apa yang terjadi? Ni Abdurrahman bin Auf ni, dia tak nak masuk syurga dengan susah. Tu saya kata, tuan-tuan nak kaya boleh, minta je dekat Allah. Allah SWT tu maha kaya. Dia pemilik harta yang ada yang alam ni. Jadi awak nak minta, silakan, tak ada masalah. Tetapi ingat, hisap nanti penat kan? Sebab hisap Allah SWT ni sampai dikatakan, Allah beritahu dalam Quran, orang-orang kafir ni tanya, mali hazal kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang kafir cakap, apa benda yang Allah tulis ni, ataupun apa benda yang dicatat oleh malaikat ini sangat detail. Dia tidak meninggalkan sedikit perkara pun, apatah lagi semua benda dia ceritakan. Jadi sangat sukar. Jadi Abdurrahman bin Auf ni susahlah nak masuk syurga. Bukan susah, lambat nak masuk syurga kan. Jadi dia usaha untuk dia miskinkan diri dia, maka dia jual. Habis tu kurma pun dah busuk, berlakulah permintaan daripada raja daripada Afrika. Dia tengah cari kurma yang busuk. Dia kata dia sanggup bayar. Untuk apa tujuan Allah Alam. Iaitu kisah ni nanti saya semak semula, sebab saya dengar dengan Ustaz Fatih Karim itu bincang dengan dia. So dia kata dalam riwayat tu beritahu Raja Afrika tu dia beli balik kurma yang busuk daripada Abdurrahman bin Auf dengan harga yang tinggi, sampai Abdurrahman bin Auf kaya balik. Allahu Akbar. Jadi dengan kata lain, Allah SWT nak mengkayakan seseorang, itu tak ada apa, tidak sukar bagi Allah SWT. Apa yang kita nak dalam kehidupan ni sebenarnya bukannya nak kenyang dengan dunia pun. Kita takkan kenyang. Kau pakai iPad, esok kau rasa nak pakai iPad Pro, esok lagi iPad yang baru M1 kan. Itu memang fitrah. Itu memang manusia tu begitu. Apa yang perlu ada dalam diri kita adalah qanaah. Sikap rasa syukur, rasa cukup. Kan, kalau perlu tambah lagi. Tak salah pun nak tukar, tak salah dalam Islam hukum syarak.
mubah je nak menukar kepada iPad Pro M1 kalau ada keperluan dan sebagainya. Kan? Jadi itu adalah sifat manusia. Dengan kata lain, ia sekadar untuk mengingatkan diri kita. Bila kita rasa dua kategori manusia ni, kalau kita rasa kita nak kenyang, tak pernah kenyang dengan dunia, boleh silakan. Tetapi boleh juga kita tak akan pernah kenyang dengan mencari ilmu. Jadi para pelajar, adik-adik, para guru dan juga para pesyarah yang ada, teruskan mencari ilmu. Lillahi ta'ala. Kerana Allah. Yang penting niat tu betul lah. Jadi this is the ultimate motivation lah. Jadi dulu saya mulakan dengan hadis ni waktu batch sebelum ni. Tapi kali ni saya akhiri dengan batch hadis ni. Sebab saya nampak for me this is very ultimate lah. Motivasi ni tak boleh siapa boleh lawan. Sebab dia adalah satu janji dari yang sangat agung dari yang maha agung. Which is very deep inside myself also. As well as for all my colleagues lah, student as well. InsyaAllah. Iaitu panjang hadis dia, orang tak nampak tapi saya nukilkan juga dalam matan bahasa Arab dia. Dari Qais bin Kathir, ia berkata dari seorang Madinah datang Abu Darda di Damascus. Abu Darda bertanya, kenapa kamu datang wahai sahabatku? Orang itu menjawab, satu hadis sampai kepadaku bahawa anda menceritakannya dari Rasulullah SAW. Maka Abu Darda tanya lagi, takkan daripada jauh kau datang Madinah sampai ke sini? Kan? Abu Darda tanya, betul ke kau datang ni atau ada sebab urusan lain ataupun nak berniaga ke kan? Orang tu berjawab, tak. Abu Darda bertanya lagi, mungkin kau datang untuk berniaga kot, bisnes kot, dekat kawasan kita ni masyhur kan? Ramai orang lalu lalang. Jadi orang tu menjawab, tak, aku datang hanya untuk mencari hadis tersebut. Kan? Jadi Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan an yatalmisu fihi ilman. Itu dalam bahasa Arab je lah. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu. Saya rasa para pelajar dah familiar lah dengan hadis ni. Tapi ibrahkan dia lagi ataupun masukkan dia dalam diri. Ataupun deep learning pula, dah macam machine learning pula aku buat. Maksudnya ulang lagi hadis ni, baca, amati. Okey, kenapa saya kata ultimate? Sebab orang yang menuntut ilmu kerana Allah ni, betulkan niat dulu betulkan niat dulu. Orang yang menuntut ilmu kerana Allah SWT ni, dia dah dekat satu martabat, dia dah dekat satu dia dah duduk dekat satu kawasan yang dijanjikan. Ataupun iaitu dia dah duduk di bawah rahmat lah sebenarnya. Cuma kita kata dia dah park diri dia dalam satu tempat yang secure. Kalau nak kita mudah faham lah. Iaitu Allah kata, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju syurga. Kau tak nak ke syurga? Lah tu, kalau nak syurga, menuntutlah ilmu, jangan main game aja. Itu garang lah bapak punya style kan. Kalau marah orang macam tu lah, biasa tu. Kalau tak motivated, bukan suara macam tu, baik jadi ceramah umum kan. Dia motivator memang kena macam tu, dia kena garang sikit. Dia masa dia cool. Maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan para malaikat akan melebarkan sayap-sayapnya kerana bahagia ataupun kerana redha. Sorry lah, lambat sikit. Minta tolong matikan mikrofon ni, anda mengganggu. Mohon semak mikrofon masing-masing sebab saya tak sempat lah nak tengok seorang-seorang kan. Tolong cek, balik tutup. Kerana malaikat meletakkan sayap-sayapnya ataupun melebarkan sayapnya kepada pencari ilmu. Jadi dia dah, orang yang menuntut ilmu kerana Allah ni kena niat kerana betul lah. Bukan fizik tu bukan kerana Allah. Maksud saya, bukan subjek agama saja kerana Allah. Subjek sains pun sama. Kerana tujuan sains tu untuk melihat kepada pencipta. Mengagungkan pencipta. Jadi tujuan tu kena betul. Whatever you derive equation pun, aku pun derive juga kan. So the same thing, we are approaching, we are targeting the main ataupun the ultimate motivation, which is kerana mencari keredaan Allah, melihat keagungan Allah SWT. Jadi barang siapa tu malaikat akan melebarkan sayap-sayapnya kerana menyayangi ataupun bahagia dengan orang yang menuntut ilmu. Kalau kau orang main game, agak-agak malaikat nak buka ke sayap tu, tak kan. Jadi bukan kata tak payah, bukan kata haram, tak. Berhenti dan kurangkan. Jangan sampai dia jadi lara kerana kunci kejayaan tadi, anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu akan minta ampun. This is another thing.
bagi saya kan, kau tahu kau banyak dosa, aku pun banyak dosa. And you all semua, we all together semua banyak dosa. Astaghfirullahalazim. Berapa banyak kali kita memohon ampun kepada Allah SWT. Bukan setiap masa kau menggoreng ikan kau kata astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kan? Goreng ikan dah terlupa dah nak baca istighfar kan? Ya, istighfar tu setiap masa lah. Maksudnya secara formalitinya kita akan duduk waktu sebelum solat, selepas solat. Kan, waktu kita tergantuk, anak tergolek ke, astaghfirullahalazim, apalah dosa aku kan, anak aku jadi mangsa kan, aku pergi sendal kaki dia ke, whatever lah. So dengan kata lain, yang ini yang paling menarik dalam hadis ni, iaitu seluruh makhluk yang ada di atas langit dan di bumi, dia berada di langit dan di bumi. Kau tahu tak alam Allah ni besar mana? Tak tahu. Kau tahu tak berapa dalamnya lautan ni? Tahu. Berapa banyak makhluk yang Allah ciptakan dalam laut? Tak tahu. Lagi banyak dekat laut ke daratan? Wallahu alam juga. Sebab tak tahu. Tapi yang kita tahu logically dalam laut banyaklah ikan. Because of the earth itself. Dunia itu adalah 3/4 air kan? Jadi ikan-ikan ni semua meminta ampun kepada, semua memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Kau tak rasa bahagia ke? Astaghfirullahalazim, ya Allah. Ni janji Allah SWT daripada hadis ni sahih. Dalam ni kalau ikutkan hadis riwayat Abu Daud ni, Albani kata sahih Abu Daud. Jadi keutamaan, jadi Rasulullah beritahu lagi keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu ke atas ahli ibadah ni, ahli abid ni kalau nak mudah faham, dia duduk kat masjid je lah kan, semata-mata. Boleh paling mudah lah. Ahli abid ni banyak terjemahan dia daripada zaman dulu lagi. Ada kisah ahli abid, ahli ibadah. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang beribadah begitu, dengan orang-orang yang beribadah dan juga menuntut ilmu, Allah lebihkan kepada orang yang menuntut ilmu ni seperti keutamaan rembulan atas bintang, atas seluruh bintang. Kalau orang astrofizik dia faham lah. Yeah, it is very important. Sebab untuk kita yang berada di atas muka bumi, bulan tu dia punya reflection of light, dia mampu menerangi jalan. Bintang dia boleh beritahu arah aja, tapi jalan kat depan kau tak nampak. Betul tak? Boleh jadi kat depan tu ada apa nama lubang ke kan? Kayu ke tersonggol. Ni kalau dekat dalam hutan lah. So untuk astrofizisis dia boleh mengerti bahawa betul lah rembulan tu, which is bulan tu, even dekat dalam tanah Arab pun, dekat tanah Arab kita jalan raya ada lampu lain lah kan. Dekat tanah Arab waktu zaman hadis ni, waktu zaman Rasulullah hadis ni dibacakan, waktu tu jalan raya tak ada lampu. Jadi mereka menggunakan bintang dan perlunya bulan. Dan bulan tu sangat perlu kerana kat kawasan tanah pasir tu dia kurang awan. Jadi bulan tu penting sangat. Sebab tu Tala'al Badru Araina. Jadi lagu-lagunya banyak menggunakan bulan. Kalau dulu-dulu pun bagai bulan dipakai bintang, aku tak faham. Jadi dengan kata lain, orang-orang dulu menggunakan kejadian alam ni untuk sebagai syair. Alamak, sikit lagi lah, dah terlebih lah. Sorry Fatih kejap, sikit lagi. Sesungguhnya ulama warasatul anbiya, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya bererti telah mengambil bahagian yang banyak, maksudnya dia mengambil keuntungan. Jadi ini adalah bagi saya motivasi yang sangat besar tentang menuntut ilmu. Boleh buang game tu. Tuntutlah ilmu sebanyaknya. Dia bukannya mesti majlis ilmu, iaitu majlis ilmu tu ada hadis khusus. Maksudnya bukan perlu ada majlis ilmu baru dapat rahmat tu, tidak. Setiap masa, kerana ada hadis yang menyatakan bahawa orang-orang yang menuntut ilmu ni, yang menuntut ilmu kerana Allah, dia adalah seperti orang yang berada di dalam jihad. Cerita tentang perang tadi kan, perang COVID dengan perang apa nama tadi, exam lah kan. Ni perang ni menuntut ilmu ni. Tapi dia jihad lah. Itu pahalanya sama. Jadi ialah martabat mungkin berbeza, tapi Allah SWT kiaskan kepada jihad, kerana jihad tu antara amal soleh yang tertinggi yang tak semua orang boleh dapat, iaitu yang dikejar oleh para sahabat rahimakumullah ajma'in. Okey, saya rasa sebenarnya dah sampai. Dah thank you, jazakumullah khair. Saya minta maaf, saya memang kalau perangai saya memang macam ni, orang bagi masa banyak ni, aku bantai sampai habis. Okey, kejap saya nak stop sharing dulu. Okey, saya serahkan semula kepada MC kita
Saudara Fatih. Silakan Fatih, jangan lupa on mic, mikrofon. Baik Ustaz. Jadi terima kasih kepada Ustaz Dr. Mustaf Anas atas perkongsian yang menarik dan sangat bermakna. Jadi banyak mutiara kata dan ilmu-ilmu bermanfaat yang dapat kita kutip dan dapat kita ambil daripada ceramah beliau sebentar tadi. Jadi untuk makluman semua, disebabkan majlis ini dilaksanakan secara online, secara atas talian, jadi kita tak dapatlah untuk menunaikan solat hajat secara bersama-sama ataupun berjemaah. Jadi pihak jawatan kuasa majlis berharap dan menggalakkan agar pelajar-pelajar dapat menunaikan solat hajat secara bersendirian. Ini kerana solat hajat yang didirikan secara sendirian sebenarnya lebih bertepatan lah dengan hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih yang berbunyi An Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma shalla rak'ataini yutimmuha a'tahu Allahu ma sa'ala muajjala atau muakhara. Yang bermaksud barang siapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian dia mendirikan salat 2 rakaat secara lengkap dan tertib, maka Allah akan memperkenankan apa yang diminta sama ada dengan segera ataupun sebaliknya. Justru itu pihak jawatan kuasa mencadangkan supaya pelajar-pelajar dapat mendirikan salat hajat pada waktu-waktu yang berikut. Yang pertama, sejurus selepas program ini tamat. Yang kedua, waktu qiyamul lail sepertiga malam, yakni waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Yang ketiga, waktu sebelum subuh, yakni sebelum waktu sahur. Yang keempat, waktu duha yang mana kita buat sekali dan kita gabungkan sekali dengan solat duha itu sendiri. Dan yang kelima, waktu-waktu solat fardu yang mana dia buat bersama-sama dengan solat rawatib. Jadi berdoa semasa sujud